Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Berjumpa kita lagi dalam program podcast yang pastinya mengupas isu-isu semasa yang panas dan juga pastinya ianya akan memberikan kita satu impak. Tak senang duduk, tak senang berdiri, tetapi kita tidak menyalahkan mana-mana pihak, tetapi kita ingin mencari satu penyelesaian yang jitu. Apalagi kalau bukan dalam masa rehat, mencari titik persamaan dan juga titik penyelesaian. Bersama saya RHO aka Rosli Haji Omar dan Saya Muhammad Rafi Ali Hasan. seorang lagi tetamu kita yang akan bersama kita, tidak asing lagi. Dalam episod yang kedua kita bawakan orang muda bersama dengan kita, tetapi hari ini juga kita bawakan semula yang berhormat ahli Parlimen Belia Labuan, iaitu Yusri Muhammad Daud. Yusri. Bukan penyanyi ya? Bukan. Bukan. Saya Bukan pelakon ingatkan juga. padamu. Ini YB kami nih, YB kesayangan anak muda di Labuan. Alhamdulillah, ini dia. Orangnya masih muda. Sama, sebenarnya kami semua sama. Umur sebaya, cuma lahir awal sikit. Tapi sahaja. saya lagi handsome lah. Baik, hari ini pastinya kita akan mengupas isu ataupun kita bawakan semula isu yang kita bawakan pada episod yang kedua lalu ya, Pi ya? Ya betul. Iaitu berkenaan dengan prabajet masa tu. Tapi hari ini kita akan bawakan pasal berkenaan dengan pasca bajet 2024, di mana secara keseluruhan bagi saya sebagai seorang rakyat Malaysia, sebagai orang Labuan dan juga mungkin juga ramai yang sependapat dengan saya, bajet kali ini adalah bajet yang menyeluruh, iaitu bajet yang mempunyai daya penambahbaikan. Jadi mungkin Rafi ada pendapat tersendiri tentang pasca bajet 2024 ni, Beh. Ya, pertama saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Khususnya kepada yang berhormat Perdana Menteri yang telah membawa satu bajet. Sebenarnya saya lihat ini adalah bajet rakyat. Betul. Bajet yang mempunyai daya saing dari segi ekonomi untuk kita berhadapan dengan liku-liku pada tahun 2024. Jadi kalau kita tengok Rosli, peruntukan bajet keseluruhan 393.8 bilion. Ya. Bajet keseluruhan dan bajet mengurus 303.8 bilion, manakala bajet pembangunan 90 bilion dan satu bajet luar jangka 2 bilion. Ya, itu sebagai permulaan, Pi. Kita nak dengar suara anak muda kita berkenaan dengan mungkin mukadimah bajet 2024 yang telah pun dibentangkan oleh PMX kita ni. Macam gelisah je ni, Yus. Saya sebenarnya bukanlah tidak suka dengan bajet tersebut. Yep. Saya berterima kasih lah dengan Perdana Menteri. Betul. Berkenaan terutamanya bajet yang diberikan khusus kepada belia dan mahasiswa. Seperti yang ada diumumkan, seperti sumbangan tunai rahmah diteruskan. Alhamdulillah, yang kami mahukan belia iaitu sebanyak kalau dulu RM200, sekarang RM500. Kita simpan dulu, Yus. Ya. Kita simpan dulu apa yang dimahukan oleh orang muda, apa yang dapat, apa yang tak dapat. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahawa bajet 2024 yang telah pun diumumkan oleh PMX ini adalah bajet yang menyeluruh. Bajet penambahbaikan, di mana tidak ada pengurangan pun daripada bajet yang lalu, malah penambahbaikan untuk bajet bagi tahun 2024. Ianya seperti menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat Malaysia. Betul ke, Bik? Betul. Saya sebenarnya Rusli, saya lihat bajet ni dan saya akan ulas pada malam ini. Saya pecahkan kepada 7 komponen penting. Wow, 7 komponen penting. Pertama tentang kebajikan rakyat. Kebajikan rakyat. Jadi kalau kita tengok daripada bajet ini Rosli ya, satu yang paling meletup bantuan rahmah. Bantuan rahmah. Bantuan rahmah. Dulu bajet yang lepas kerajaan memperuntukkan 10 bilion untuk 8 juta penerima. Betul. Dan kali ini satu bajet yang besar, pertambahan 2 bilion menjadikan 10 bilion untuk bantuan rahmah ni, dengan memperuntukkan kepada 9 juta penerima. Wah, pastinya ini memandang kepada pertambahan. Ya, pertambahan dari segi nilai dia, Rosli ya. Tapi yang lebih penting, Rosli, bantuan rahmah ini meliputi 9 juta
rakyat dan 9 juta ini mewakili 60% rakyat Malaysia yang dewasa. Ini poin yang paling penting. Yang layak menerima. Yang layak. 60% golongan dewasa rakyat Malaysia menerima bantuan rahmah nih. Dan bantuan yang lepas pada tahun 2023, bantuan rahmah ini setiap seorang menerima RM3.100 selama 1 tahun. Dan kali ini, alhamdulillah, daripada RM3.100, kerajaan telah tambah kepada RM3.700. Wah, ini kenaikan RM500, Yus. Ya betul. Kenaikan RM600. Oh, RM600. 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 Jadi begitu juga anak muda. Saya anak muda, Yus, tahun lepas setiap anak muda terima 300. Ya. RM300, kali ini ditambah kepada RM500. Wow, berita patutlah Yusri senyum-senyum tadi. Jadi Yusri jangan marah-marah nih. Kerajaan PMX sayang anak muda nih. Betul. Daripada 300 kepada RM500. Alhamdulillah. Jangan lupa sayang PMX. Oke. So itu dari segi bantuan rahmah. Tapi kita kena ingat juga kebajikan rakyat, kerajaan peruntukan satu jumlah yang besar, Rusli. Ya. 2.4 bilion lagi. Bantuan rahmah 10 bilion, kebajikan rakyat 2.4 bilion, Rusli. Itu untuk orang dewasa yang mungkin dewasa ini menyeluruh, Pak. Yes. Ada golongan-golongan mungkin dewasa, tetapi mereka ini tergolong dalam golongan orang yang kurang upaya dan sebagainya. Kurang upaya lain lagi. Lain lagi, kurang upaya kerajaan peruntukan 1.2 bilion. Khusus untuk orang yang kurang upaya 1.2 bilion. So rakyat Malaysia kita perlu berterima kasih dengan kerajaan. Bantuan rahmah naik daripada 8 bilion kepada 10 bilion. Kebajikan rakyat 2.4 bilion, OKU 1.2 bilion, Rosli. Wow. Tapi yang paling gembira saya rasa penjawat awam, Rosli. Ekstra, setiap penjawat awam dapat RM2.000. Pesara, tentera, veteran tentera, pesara, kaki tangan awam RM1.000 setiap orang, Rosli. Semua saya tengok senyum. Dengan penjawat bajet yang PM umumkan. Lain sikit. Jadi Rosli, saya nampak bajet ni bajet rakyat. Satu jumlah yang besar untuk rakyat. Dan yang lebih menarik lagi, Rosli, tadi kita sebut bantuan rahmah kepada B40 sehingga 3.700. Ada lagi satu, saya pun kurang arif benda ni, tetapi ada satu bajet lagi, penerima sumbangan rahmah. Penerima sumbangan rahmah, kerajaan memperuntukkan RM100 setiap bulan selama setahun. Maksudnya mereka akan menerima RM1.200. RM1.200 selama 1 tahun. So dapat RM3.700, dapat lagi RM1.200 selama 1 tahun. So lebih kurang RM4.900 penerima ini akan dapat. Jadi yang kedua, Rosli, tadi tentang kebajikan rakyat. Yang kedua, aspek yang saya mau sentuh pada malam ini tentang projek pembangunan rakyat. Pembangunan rakyat. So kita di Labuan ni kita tahulah kita dekat dengan Sabah, kita dekat dengan Sarawak. Saya baru 2 hari lepas di Sabah. Rakyat Sabah senyumlah. Memang Labuan dengan Sabah tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Bila mana PM umumkan projek Lebuh Raya Pen Borneo ni, walaupun kita tahu Pen Borneo ni zaman BN lagi, yang dicetuskan, diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri yang berbahagia Datuk Seri Najib. Di Sarawak kita tahu tahun depan akan siap. Tetapi di Sabah agak lewat. Ada lewat sampai 1 tahun setengah 2 tahun. Tapi hari Jumaat baru-baru itu diumumkan peruntukan pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo RM15.7 bilion. Dan ini satu berita yang gembira dan mudah-mudahan dalam tempoh 2 tahun ataupun 3 tahun, projek Lebuh Raya Pen Borneo ini akan siap sepenuhnya sama ada di Sabah maupun Sarawak. Jadi rakyat Labuan dan juga yang selalu menyeberang mempunyai keluarga di Sabah, di Tawau, di Sandakan dan juga seluruh rakyat Sabah juga harap bersabar. Cuma saya minta tentang Pen Borneo ni, Rosli, saya tahulah package Pen Borneo ni lebih kurang ada 19 ataupun 20 package yang balance di Sabah ni. Tapi ada satu mislink yang tidak terlibat dalam pembinaan Pen Borneo ni,
daripada Beaufort pergi menumbuk Rosli. Ini penting untuk kegunaan rakyat Labuan. Kita tahu kita keluar menumbuk mau pergi Beaufort ni cuma single road saja. Betul. Cuma single road. So kalau dapat kerajaan pertimbangkan melalui Kementerian Kerja Raya, cuba lihatlah bantu khususnya kami daripada Labuan ni kalau dapat ada satu mislink yang menghubungkan menumbuk dengan Beaufort, kita kalau dapat kita mau juga dual carriageway. Kita mohon kerajaan teliti semula. Teliti semula kalau boleh lebih kurang dalam 60 km saja. 57 km Beaufort menumbuk tu kalau boleh kita minta satu peruntukan khas dan kita satukan dalam projek Pen Borneo. Betul. Jadi yang seterusnya Rosli, selain Pen Borneo tu ada satu lagi untuk Sabah Sarawak nih yang PM umumkan sangat besar, yaitu projek Sabah Sarawak Link Road fasa 2. Wow. 7.4 bilion. Tadi 15.7, ada tambahan lagi satu, Sabah Sarawak Link Road 7.4 bilion. Ini adalah yang menghubungkan Sabah dan Sarawak. Menghubungkan Sabah dan Sarawak, khususnya satu jalan yang kita tidak perlu lagi masuk Brunei Darussalam. Oh, ya. Ini penting nih. Jadi kalau orang Sabah mau pergi Sarawak, tak perlu lagi melalui Brunei Darussalam. Ya. So ada peruntukan 7.4 bilion. So yang seterusnya satu projek yang besar juga tebatan banjir. Satu jumlah peruntukan yang besar disediakan oleh kerajaan yaitu 11.8 bilion. Ini kita tahulah setiap ujung tahun saya baru balik daripada KL, jumpa orang Kelantan, orang tengah bersiap-siap untuk menghadapi banjir. Kita tahu di ujung tahun ni Kelantan, Terengganu, Pahang selalu menghadapi banjir yang besar. Ini di Sabah dan Sarawak ya? Sabah Sarawak juga terlibat. Ada 2 projek tebatan banjir yang saya difahamkan terlibat 11.8 untuk menyelesaikan insyaAllah banjir-banjir yang berlaku. Kalau itu pecahan, saya tidak dapat senarai itu, tetapi satu jumlah yang besar dan insyaAllah dengan projek-projek ini dapat menyelesaikan masalah banjir. Kita doakan. 6 bilion untuk Sabah dan Itu lain lagi Rosli. lain Ini tebatan banjir 1, Pen Borneo 1, Sabah Link Road 1. Projek pembangunan untuk Sabah 6.6 bilion. Projek pembangunan untuk Sarawak 5.8 bilion. So bilion-bilion untuk Borneo Rosli. Jadi kita harap yang bilion-bilion untuk Borneo ni ada juga yang masuk pergi Labuan. Itu paling penting. Ini Mas Rehat mau perjuangkan nih. Jadi saya harap PMX bantulah kami. Kerajaan khususnya Kementerian Keuangan bantulah, turunkanlah peruntukan yang bilion-bilion itu juga masuk ke Labuan. Betul. Itu yang paling penting. Betul. Saya setuju. Dan Yusri juga mungkin selalu melalui jalan menumbuk ke Beaufort ini. Beaufort ini. Ya macam di bulan. Macam di bulan. Jadi kita mahukan satu jalan yang betul. Kalau kita di KL, kita rasa kita di Dubai. Tapi bila kita di Borneo, kita macam rasa di bulan. Betul. Lagi satu yang terakhir dari segi pembangunan rakyat nih Rosli, tentang satu bajet yang besar juga, projek perumahan rakyat 2.47 bilion yang kerajaan peruntukan yang meliputi rumah PPRT, rumah mesra rakyat, rumah PPR perumahan rakyat yang banyak di KL lah. Tapi alhamdulillah di Labuan juga ada rumah PPR yang insyaAllah dalam masa 2-3 bulan ini akan siap, yang dibina zaman Barisan Nasional dulu di Tanjung Aru. Jadi saya harap peruntukan 2.47 bilion ni rumah PPRT lah, rumah PPRT, rumah mesra rakyat ni kalau boleh jangan lupa, jangan tinggalkan Labuan karena rakyat Labuan juga memerlukan rumah PPRT yang dibina oleh kerajaan prihatin kepada warga-warga yang memerlukan di Labuan. Setuju, Yusri? Saya setuju. Kita sama-sama perjuangkan. Itu berkenaan dengan kita nak sentuh kebajikan rakyat dan juga projek pembangunan untuk rakyat. Mungkin juga ada mereka yang berada di desa-desa, di kampung-kampung ni kan. Juga tertunggu-tunggu apa agaknya yang mereka kecapi menerusi pasca bajet 2024 ni. Saya ini topik yang aspek yang ketiga saya ingin sentuh Rosli, tentang pembangunan desa. Kita tahulah kalau desa ni kampung-kampung lah. Betul. So yang menarik Rosli ada satu bajet yang cukup besar 1 bilion ringgit. Wow. Dana community madani. Community madani. Community madani yang mana kerajaan sediakan grant 50,000 hingga 100,000 ringgit kepada community madani. Jadi kita di Labuan pun kita tahu juga kita pun ada community madani, ada 5
zon yang ada di Labuan ini. Jadi insya Allah dengan peruntukan ini, satu peruntukan yang besar, 50.000 hingga 100.000, mudah-mudahan kita juga dapat. Itu yang pertama. Geran ini meliputi pembangunan ataupun infrastruktur yang termasuk jalan-jalan? Saya rasa tidak termasuk dalam infra tidak masuk. Ini saya rasa dari segi program-program di kampung lah. Baik. Yang seterusnya Rosli, membina dan menaik taraf jalan-jalan kampung nih. Jalan-jalan kampung juga kerajaan peruntukan satu jumlah yang besar, 1,63 bilion. Jadi kita di Labuan kalau kita tengok apa yang dimaksudkan nih Rosli, jalan-jalan simen nih. Ya. Inilah nih. Kalau Labuan kita jalan simen. Jalan simen. Jadi yang 1,63 bilion, saya rasa kalau bab jalan-jalan kampung nih yang akan dikawal selia oleh Kementerian Pembangunan Desa dan Wilayah. Jadi Datuk Seri Zahid, jangan lupa 1,63 bilion, jangan lupa salurkanlah juga di Labuan, karena banyak juga jalan-jalan di Labuan ini yang belum bersimin. Khususnya rumah-rumah yang baru dibina oleh warga yang lebih kurang umur saudara Yusri ini. Rumah-rumah baru yang belum ada jalan simen. Jadi Labuan juga perlu. Itu berkaitan dengan jalan-jalan simen di Labuan. Dan pernah juga semasa episod 2 dulu, kita sentuh berkaitan dengan isu air dan juga listrik itu. Listrik air boleh saya sentuh yang terakhir nanti. Boleh. Oke. Tapi di sini Rosli, proyek bekalan air ada juga. Proyek bekalan air nih kepada 5.151 buah rumah dan bekalan listrik kepada 2.200 buah rumah yang meliputi peruntukan 939 juta ringgit. Jadi ini juga insya Allah dapat membantu masyarakat khususnya di kampung-kampung, di pelosok-pelosok kampung yang tidak ada duit sendiri untuk sambung air pergi rumah-rumah doang. Ini juga kerajaan sediakan. Oke. Dan yang seterusnya Rosli saya mau sentuh soal pendidikan. Kerajaan memperuntukkan satu jumlah yang besar kepada pendidikan kita nih. Pendidikan khususnya kepada anak-anak kita untuk menentukan masa depan mereka dengan peruntukan 58,7 bilion ringgit Rosli ya. Ya, berkenaan dengan bekalan air tadi, mungkin kita terlupa bahawa jambatan-jambatan di Labuan juga ada kampung-kampung air dan juga jambatan-jambatan yang telah penuh. Adakah juga diambil peduli? Ada satu peruntukan Rosli yang saya terbaca dalam bajet ini, projek menaik taraf jambatan-jambatan yang sudah uzur. Sudah uzur, kerajaan memperuntukkan 57 juta ringgit. Ya. Jadi saya rasa ini juga sangat-sangat membantu khususnya di kampung-kampung. Jadi yang seterusnya Rosli soal pendidikan ini pun penting. Jadi kerajaan peruntukan satu jumlah yang besar dan yang paling istimewa Yusri dalam bajet tersebut kerajaan menyediakan yuran kemasukan universiti awam sebanyak RM1.500. Satu bantuan yang sangat meringankan keluarga-keluarga yang mau mengantar anak-anak mereka masuk universiti. Ya, ini pun salah satu yang kau perjuangkan dulu saya dengar. Ini salah satu keedah juga untuk menarik semula pelajar, lepasan SPM dan SPM menyambung pelajaran. Ya, saya betul. rasa PMX menyelami hati rakyat Malaysia di mana kos untuk pendaftaran sahaja untuk seorang mahasiswa atau mahasiswi itu melebihi 1.500 agak terbeban bagi mereka. Betul. Jadi yang lebih menarik Rosli, selain daripada bantuan itu, projek menaik taraf sekolah-sekolah nih. 1,9 bilion kerajaan sediakan. Lepas tu projek menaik taraf sekolah daif di Sabah, Sarawak. Banyak sekolah-sekolah daif 930 juta ringgit. Ini sangat-sangat membantu. Of course termasuk Labuan. Ada juga beberapa sekolah lah, tapi tidak banyak di Labuan yang daif. Tapi peruntukan ni berkenaan pendidikan ni kita tak boleh dipisahkan dengan isu panas ini. Yaitu PTN ni. Saya ada saya mengucapkan terima kasihlah kepada PMX kerana ini berita baik sebenarnya. Diskaun kepada pembayar hutang PTPTN sebanyak 10% sehingga 15%. Alhamdulillah. Terima kasih PMX. Terima kasih. Cuma saya saya nak tambah, bukan PTPTN lah. Ini berkaitan dengan yang dikatakan berkaitan pengajian tinggi, pelajar pengajian tinggi, iaitu berkaitan dengan kad diskaun. Saya harap sebenarnya perkara ini dibuat, tapi tidak ada. So
Kerajaan dengar nih, Saudara Yusri minta cut diskaun untuk pelajar. Ini sangat penting sebenarnya untuk pelajar-pelajar membeli buku. Sebenarnya lah. Itu Ini yang suara- tidak adalah. Itu soalan nombor dah. Tapi alhamdulillah juga diberikan melalui ini inisiatif belia, dan saya yakin ianya juga untuk golongan mahasiswa, iaitu sebanyak RM500 tersebut, termasuk juga ni program Pay It Forward dan sumbangan tunai rahmah. Itu saya ucapkan terima kasih juga lah, peningkatan yang berbanding tahun sebelum ini. Betul. Baik, itu dia pasca bajet berkenaan dengan pasca bajet 2024 kita dah sentuh berkenaan kebajikan, juga pembangunan untuk rakyat, juga pembangunan desa dan kampung-kampung, juga pendidikan. Dan satu lagi iaitu apabila Kerajaan Madani ini kerisauan tentang syiar Islam ni, Bi. Ya, ini satu bukti. Saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Karena satu bajet yang besar kepada pembangunan dan pengurusan Islam di negara. Satu bajet yang besar 1.9 bilion. Because sebelum ini kita tahu bajet ini maksimum 1.5 bilion satu tahun. Kali ini untuk tahun 2024 ekstra 400 juta. Jadi ini juga membuktikan, karena kita tahulah ini permainan politik. Kerajaan perpaduan ini tidak akan memperjuangkan Islam, Rosli. Dikatakanlah karena ada DAP di situ, dikabarkan ada DAP, Islam tidak akan Islam akan dikorbankan. Tapi melalui bajet ini telah membuktikan. Dan saya bertemu dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid baru-baru Jumaat lepas dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan beliau maklumkan dalam mesyuarat tersebut bajet 1.9 bilion ini disokong oleh menteri-menteri DAP juga. Jadi apa yang dikatakan oleh pihak yang tidak senang hati sudah pastinya tipulah. Karena DAP tidak akan mengancam tentang pembangunan syiar Islam dalam negara kita. Jangan risau. Jadi sebelum ni banyak tomahan-tomahan berkenaan dengan syiar Islam ini, tapi telah pun berjadi tangkis oleh PMX dan juga Yang Berhormat Menteri sendiri. Betul. Jadi tahniah kita ucapkan. Jadi yang lebih menarik, Rosli, ada beberapa perkara yang saya boleh sentuh, tetapi yang paling menarik daripada bajet 1.9 bilion ni, Rosli, adalah sumbangan khas RM700 kepada 70,000 guru takmir, guru kafa, bilal, imam, toksiak, dapat RM700 sumbangan daripada Kerajaan Madani. Satu jumlah yang agak besar. Dan yang paling teristimewa lagi, kalau kita dulu zaman BN ada nih, dengan bila mana kita diberi geran sebanyak RM20,000 kepada semua sekolah agama rakyat, dan dimansuhkan oleh kerajaan PH 1.0 ketika itu, dan hari ini diperkenalkan semula bantuan RM20,000 kepada semua sekolah-sekolah agama rakyat di bawah JAKIM. Ini saya ucap terima kasih lah. Terima kasih karena kita tahu sekolah agama rakyat ini memang memerlukan peruntukan seperti ini. Jadi saya rasa terharu dan mengucapkan terima kasih kepada PMX, terima kasih kepada kerajaan. Daripada kami masa rehat mencari titik persamaan dan juga mencari titik penyelesaian. Itu berkenaan dengan syiar Islam. Dan kita juga nanti juga sebelum bajet itu tentang disentuh, memang tidak boleh dipisahkan dengan kesihatan ini. Ya, kesihatan kalau kita di Labuan lagi dekat lah. Memang hospital Labuan lah. Jadi mangsa oleh kemarahan rakyat Labuan. Betul kan tidak, Yusri? Tapi kita nak ucap terima kasih kepada petugas-petugas hospital yang sabar melayani kerana rakyat masyarakat betul. Labuan dan juga masyarakat Malaysia. Jadi terima kasih tentang pertanyaan ni, Rosli, tentang kesihatan ni. Satu jumlah peruntukan yang besar, 41.2 bilion daripada bajet yang diumumkan baru-baru ini. Jadi perolehan bekalan ubat-ubatan 5 bilion, Rosli. 5 bilion, 5,000 juta. Tapi kita tidak marah karena jumlah yang besar, karena masyarakat Labuan pergi hospital bayar RM1, bayar RM5, dapat ubat-ubat setiap bulan begitu banyak dengan harga RM1, RM5. Jumlah ini kalau ditambah pun tidak ada masalah. Yang penting rakyat boleh
mendapatkan ubat secara hampir percuma, Rosli. Mungkin ramai juga yang tertanya, sebab mereka hanya tertumpu pada di Malaysia, tidak melihat kepada negara lain. Di negara lain Tidak ada. dia Tidak ada seperti apa yang kita ada di Malaysia kita nih. ke hospital dan juga doktor akan listkan ubat dan kita akan beri informasi. Betul. Betul kan? Jadi saya pergi hampir 70 negara di seluruh dunia nih. Saya tidak nampak keistimewaan yang ada pada rakyat Malaysia yang dihadiahkan, disediakan oleh kerajaan kita. Ini reality dia. Kerajaan kita sangat Kerajaan kita sangat prihatin kepada rakyatnya. Ini kita perlu berterima kasih. Ini fakta. Yang kedua, Rosli, saya mau sentuh tentang Labuan nih. Ya. Because saya nampak satu peruntukan yang besar ini, yaitu 766 juta untuk perolehan peralatan perubatan di hospital KKM nih, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi saya minta daripada 776 nih, jangan tinggalkan hospital Labuan. Satu-satunya hospital di Labuan nih, tolong kalau mereka perlukan peralatan-peralatan kesehatan yang canggih ini dari segi X-ray-nya untuk kegunaan operation, tolong bekalkan. Tolong bekalkan karena kami ini macam dipenjarakan di sebuah pulau. Kalau ada emergency apa juga sakit, itulah tempat tumpuan rakyat Labuan di hospital nukleus. Jadi tolong sediakan peralatan yang cukup untuk selamatkan nyawa-nyawa rakyat di Labuan. Setuju? Dan doktor pakar. Dan doktor pakar. Ada peralatan, tiada doktor pun tidak boleh jalan juga. Ada doktor, tidak ada peralatan, mampus juga. Jadi ini dua-dua benda yang penting. Peralatan dan juga kepakaran. Ya. Bagaimana dengan, saya dah dengar berkenaan dengan klinik-klinik yang di desa-desa yang telah pun undur, telah pun usang. Kan? Ada satu peruntukan, Rosli, 300 juta. Untuk menaik taraf klinik-klinik yang uzur ini. Jadi kita di Labuan nih, kalau tidak silap saya ada 5 klinik-klinik desa nih Ada di Tanjung Aru, ada di Bebulu, ada di Sungai Keling, jadi ada di Layang-Layangan, ada di Sungai Lada. Jadi kalau ada keperluan tolonglah kepada Kementerian Kesehatan, tolong bantu klinik-klinik yang ada di Labuan juga. Betul. Dengan peruntukan yang ada ini. Dari tadi saya tengok macam saya minum dulu lah, kamu terlampau banyak soalan lah, saya minum dulu. Silakan minum. Saya tengok Yusri macam rasa macam tidak berpuas hati sebab kita dah bagi tahu tentang golongan dewasa, dia macam rasa tertinggal untuk inisiatif dan juga golongan muda ini diketepikan. Okey, Yusri, cakap. Okey, saya berharap sebenarnya pada episod sebelum ini berkenaan dengan geran khas untuk belia yang ingin memulakan perniagaan. Dalam belanjawan 2024 ini disediakan 20 juta program tunas usahawan belia Bumi Putra. Dan ini sebenarnya adalah program untuk mengajar belia untuk berniaga lah dalam perniagaan, keusahawanan. Namun sebenarnya ada juga geran diberikan, bukan semata-mata program kursus saja, iaitu sebenarnya diberikan juga 50 juta dana geran padanan. Betul. Cuma kita berharap geran-geran yang diberikan ini termasuklah sebenarnya bantuan sumbangan tunai rahmah dan RM500 yang pay it forward tu, kita mahukan pelaksanaan. Ada satu lagi, Rus. Apa lagi mungkin rakan muda dapat 20 juta ringgit. Ya. Jangan lupa. Oh ya, 20 juta ringgit, betul. Rakan Lepas muda. tu ada satu lagi saya terbaca. Kemudahan pinjaman perniagaan kepada golongan wanita dan belia. Ya, itu sebanyak 720 juta ringgit. Banyak tu. Boleh nampak Yusri. Jangan Yusri, kau setuju atau tidak dengan saya? Peruntukan geran pinjaman di setiap tahun dibedakan. Jumlahnya saja yang kali ini sangat besar. Tetapi yang saya nampak kekurangan dia dari segi penyaluran maklumat kepada anak-anak muda ini, di mana mereka memohon, di mana mereka perlu berjumpa, siapa yang harus bertanggung jawab untuk menyediakan platform pinjaman ini. Ini yang saya rasa kerajaan perlu tengok dari segi publicity melalui TV1, TV3 ataupun media sosial untuk memberitahu anak-anak muda mau berniaga ada gerannya, mau berniaga ada pinjamannya. Jadi inilah tempat yang kerajaan sudah sediakan geran, jumlah pinjaman cukup besar, tapi tolong
berita-berita ini perlu sampaikan kepada anak dan bagi tahu di mana tempat mereka boleh dapatkan semua. Dan aksesnya mudah. Online. Birokrasi ini saya minta kerajaan tolong sangat-sangat. Kadang-kadang kerajaan umum bermacam-macam cukup baik, rakyat cukup bersyukur. Tetapi kadang-kadang bila mau apply birokrasi ini yang menyebabkan kadang-kadang ada yang tertinggal, terlepas. Dan kita mahu juga kalau bantuan itu dipercepatkanlah untuk belia dan mahasiswa. Kita tidak mahu lagi macam lepas sampaikan ada yang buat konten TikTok bila mau dapat di dunia betul viral. Ya, betul. Saya begini saja. Benda baik kita bersyukur, terima kasih. Tapi kalau benda tidak betul, saya sama-sama anak yang berdoa. Dan ada lagi satu sebenarnya saya ni berkenaan yang saya tertarik itu berkenaan dengan tahun lepas 3,000 ringgit. Cuma ni diteruskan juga lagi lesen percuma, tanggungan ujian memandu, lesen B2 dan e-hailing termasuk taksi. Ini untuk belia yang boleh dikatakan untuk gig ekonomi yang kita suarakan. Baik, terima kasih DMS. Terima kasih. Ada lagi satu Yus. Pendidikan Tibet satu jumlah yang sangat besar, 6.8 bilion peruntukan yang diberikan oleh kerajaan untuk menyediakan kursus-kursus kemahiran kepada anak-anak muda kita ni. Sama ada mereka mau bekerja, sama ada mau berniaga, kursus-kursus ini akan disediakan melalui Kementerian Sumber Manusia, ada terlibat Kementerian Jabatan Kementerian Belia dan Sukan juga terlibat. Jadi kita harap bantuan ini, khusus ini akan dibuat sehingga ke pelosok-pelosok kampung muslim. Betul. Itu namanya golongan-golongan yang tercicir atau melakukan pelajaran. Ada lagi satu. Apa lagi yang ketiga? Ada. Apa yang dia berita belia lah, dia lah buat dari Sabah, dari Sarawak, dari Semenanjung yang membuatkan Ya inilah yang saya ingin katakan. itu dia. Sebenarnya ini telah pun dilaksanakan dari tahun ini juga sebenarnya. Dan apabila diteruskan lagi yaitu subsidi tiket. Setahun ini dibuat DMS kita juga yang Ya betul. Dan saya sendiri menggunakan Fly Siswa ini sudah. Saya boleh tak mesti? Saya. Kena jadi mahasiswa balik setengah masa. Tapi satu benda yang menarik yang rasanya belum pernah berlaku, bila mana kerajaan bagi kepada belia-belia ini 500 ringgit untuk kalau ada aktiviti sukarelawan. Siapa anak-anak muda yang mengikuti aktiviti sukarelawan, kerajaan akan bagi 500 ringgit. Tetapi kaedahnya semua tidak perlu nampak kira, tapi tidak pun diumumkan. Dah keadaan itu jangan terlalu Pula kerajaan itu bukan implementasi apa aktivitas rakyat. Betul. Ya. 50 juta ringgit. 50 juta ringgit. Ini saya ambil serius note kepada khususnya kepada Jabatan Belia dan Sukan. Kepada arah Jabatan Belia dan Sukan dan kaki tangannya. Kerajaan umum 50 juta ringgit. Jadi saya kurang 2 minggu atau 3 minggu yang lepas saya bertemu beberapa country lihat beberapa pelanggan futsal. Yang satu itu saya yang perjuangkan waktu 2015 gelanggar futsal di Kampung Buat Batu. Hari ini saya tengok hancur dilebur. Gelanggang futsal dengan pagar dengan lampu hari ini dipenuhi dengan pokok dan timpan. Yang buat pun Yang buat tidak ada, lampu pun sudah tidak ada. Jadi saya minta Jabatan Belia dan Sukan Labuan ada pelikitan 50 juta, tolong pohon, tolong naik taraf gelanggang kesukaan yang ada di Labuan. Kalau bagi 30.000 satu gelanggang pun 10 gelanggang baru 300.000. Kalau bagi pun 50.000 10 gelanggang baru 500.000. Jadi tolong jangan lepaskan peluang kerajaan dan sediakan pendidikan, tolong pohon, tolong naik taraf untuk penggunaan belia-belia anak-anak muda kita di kampung. Daripada kalau kita tidak sediakan mereka sukan seperti ini, mereka akan mengerukit dengan membuat kerja-kerja yang tidak aktiviti intimiti ya. Yuk. Rosli, Ya. sebelum penghujung, Ya. saya minta Masih lebih ya. boleh
Pasal labuan ni. Pasal labuan. Pasal labuan. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih PMX karena dalam bajet itu 2 kali disebut soal labuan. Pertama, beliau telah umumkan tentang pengecualian cukai pendapatan sepenuhnya selama 5 tahun untuk aktiviti perdagangan berkaitan keuangan Islam melalui SKN luar pesisir Pulau. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan pengumuman ini. Berterima kasih karena dulunya ada tetapi dimansuhkan dan dikembalikan. Terima kasih kepada MX. Tetapi sebenarnya bukan ini saja yang saya minta Usni. Episode yang kedua saya ada dengar, saya sebenarnya selain yang ini kita juga minta insentif pengecualian cukai kepada pelabur yang mau datang ke pelabuhan karena kita di Pulau Bebas Cukai. Jadi kita sebagai insentif, sebagai penarik mereka datang ke pelabuhan, orang datang pelabur dan 3 tahun itu dikecualikan cukai bernama cost recovery atas investment yang orang buat. So selama 3 tahun itu kalau boleh kerajaan kecualikan cukai. Betul tadi kita sebagai buat yang ada perniagaan lagi labuan juga Menyuarakan kebudayaan sama. yang semua. Jadi tapi apapun, terima kasih atas inisiatif pengecualian cukai tentang perdagangan berdasarkan Islam. Tapi kalau boleh dilihat balik untuk pengecualian cukai kepada pelaku-pelaku ini paling penting untuk kita hidupkan semula ekonomi yang ada di labuan yang sekian. Nah, semakin bagus. Ya, setuju. Yang kedua, yang dia umum tentang penyelesaian peruntukan 1.1 bilion untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan, Sabah dan Labuan disebut. 3 disebut. Peruntukan 1.1 bilion menyelesaikan masalah air yang berlaku di Kelantan, Sabah dan Labuan. Terima kasih. Jadi saya minta kerajaan umum biar telah bagi 1.1 bilion, tapi kita tidak tahu berapa untuk Labuan, berapa untuk Kelantan, berapa untuk Sabah. Perlu tindakan. Itu yang paling penting. Jadi saya mohon Jabatan Bekalan Air, saya telah berhubung dengan penghalangnya pagi tadi. Saya minta tindakan cepat untuk pergi Putrajaya di Kementerian, mohon apa yang Labuan perlukan untuk menyelesaikan masalah air. Ini kita perlu dapatkan semaksimal yang mungkin daripada peruntukan 1.1 bilion untuk menyelesaikan masalah air yang sangat kritikal kita di Labuan. Jadi mudah-mudahan dengan peruntukan ini dapatlah menyelesaikan permasalahan ketiadaan air di Sungai Lada, ketiadaan air di Muar Batu, ketiadaan air di Batu Haram. Jadi kita menghentikan semua permasalahan ini karena kita mau maju ke depan, kita mau tarik pelabuh, kita mau pengunjung, pelancong datang, tidak ada masalah-masalah asas seperti ini. Jadi saya mohon Jabatan Bekalan Air, Kementerian yang awal di Putrajaya yang bertanggung jawab, tolong 1.1 bilion ini tolong bagi peruntukan khas yang lebih kepada Labuan untuk menyelesaikan masalah air di Labuan ini. Jadi apapun sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita sebagai rakyat Labuan perlu bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang prihatin kepada warga Labuan. Terima kasih. Saya setuju dengan soal yang kita dan itu yang kita perlu bicarakan tentang pasca bajet 2024 yang telah dibicarakan oleh PMX. Terima kasih PMX dan yang meninggalkan Pulau Dialog saat hari ini Pulau Labuan. Pastinya kita juga ingin menjadi sebahagian dan juga menjadi peserta penunjuk walaupun juga peluang-peluang yang ada dalam fasa bajet 2024. Baik, kita akan melihat sedikit dalam masa rehat mencari titik persamaan dan titik penyelesaian sampai
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Bertemu kita dalam podcast terhangat yang membincangkan mengupas isu-isu panas khasnya di Labuan dan juga di Malaysia khususnya, iaitu dalam podcast Masa Rehat, mencari titik persamaan dan juga titik penyelesaian. Bertemakan saya RHO aka Rosli Haji Omar, tidak kesorangan di sini bersama dengan Muhammad Rafi Ali Hasan. dan seorang lagi tetamu jemputan kita hari ini, seorang aktivis wanita. Siapa agaknya? Saya Niswati binti Tarji. Itu dia, Adinda saya Niswati binti Tarji. Dan sudah pasti kalau semua yang menonton Masa Rehat ini pastinya melihat kami berpakaian sebegini. Apa agaknya tersirat di sebalik pakaian kami ini? Kami sebenarnya berdiri dan juga menyokong di belakang rakyat Palestin sebab rasanya kalau kami nak sebut perkara ini, iaitu menyatakan bahawa pendirian kami sebagai rakyat Malaysia di sini kepada rakyat Palestin ini. Inilah sebenarnya kenapa kami berpakaian sebegini. Dan juga Rafi juga mungkin boleh jelaskan kenapa pakaian dan juga maflar yang digunakan oleh kita pada hari ini, Pi. Ya, saya seperti biasa daripada dulu lagi, Rosli. Pendirian kita sebagai rakyat Malaysia tidak pernah berbelah bagi, tanda sokongan kita kepada saudara kita yang berada di Palestin. Jadi hari ini kita hadir, saya hadir dengan maflar sokongan, tanda sokongan Malaysia dan Palestin berpisah tidak ada. Ya. Kalau kita bercakap tentang penindasan peperangan Palestin yang berlaku sejak 7 Oktober yang lalu sebenarnya, Pi, dan juga adinda saya Niswati. Saya sebenarnya sahabat hari kita disajikan dengan video-video dan juga berkenaan dengan saudara kita seagama di Gaza, di Palestin yang ditindas seharian, tidak berperi kemanusiaan ini. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kadang-kadang kita tidak mampu untuk menonton video ini sehingga habis. Saya sendiri menyatakan hati saya tidak mampu untuk menonton video yang disajikan itu begitu kejam yang telah pun dibuat oleh rejim Zionis Israel ini, laknatullah ini, dan kita mahu supaya ia diberhentikan segera penindasan ini, Pi. Saya tak sanggup untuk mengulas lebih lanjut. Mungkin Rafi ada sesuatu untuk Ya, Rosli, terima kasih. Yang pertama soal apa yang berlaku di Palestina ini adalah satu penindasan terhadap orang Islam yang tidak berperi kemanusiaan oleh Israel, rejim Yahudi yang sangat zalim. Ini adalah satu jenayah perang yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap saudara-saudara rakyat kita di Palestina. Jadi saya minta, Rosli, benda ini bukan baru. Benda ini berlaku sudah hampir 75 tahun, penindasan terhadap rakyat Palestina. Jadi saya minta, jika dunia tidak handle perkara ini sebaik mungkin, akan berlaku peperangan yang lebih dahsyat. Karena ini melibatkan soal keagamaan dan bangsa, terutama agama Islam yang sangat serius. Yang kedua, Rosli, seperti yang Rosli cakap lah, saya sendiri pun tidak sanggup melihat hari-hari di media sosial, TikTok, Facebook, video-video yang kita hadam hari-hari. Kita lihat saudara-saudara kita menjadi mangsa kekejaman daripada Yahudi ini, Israel, yang menyerang tanpa ada sifat belas kasihan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Jadi seperti juga video-video anak-anak kecil yang berumur baru 3 tahun, 2 tahun, baru ada satu video saya tengok, mungkin dia baru berumur tidak sampai pun 1 bulan, sudah kehilangan ibu dan bapa dia. Jadi saya tidak tahulah apa yang akan berlaku dan sampai bila perkara ini boleh berhenti. Jadi saya harap benda ini tolong hentikan dengan serta-merta. Karena kekejaman yang berlaku, kekejaman yang dibuat oleh Israel ini sudah tidak ada batas dia, Rosli. Bukan saja mereka serang
tempat tinggal, tetapi mereka serang, dorang bom dengan roket kepada hospital yang tempat rakyat Palestina berlindung. Baru-baru ini masjid juga mereka serang. Hospital dorang serang, masjid juga dorang serang. Jadi isu Palestina ini sudah menjadi konflik dunia sebenarnya. Bukan saja berlaku di Palestina, tetapi konflik ini berlaku seluruh dunia terlibat. Jadi isu Palestina ini saya yang sedih dia. Kekejaman ini boleh direstui oleh beberapa negara besar, seperti Amerika Syarikat, England, Jerman. Mereka bersekutu bersama Israel membiarkan saudara-saudara kita dibuat sedemikian. Jadi, Rosli, kalau kita tengok apa yang berlaku di Israel nih, di Palestina ini pernah berlaku juga ke atas Irak. Satu kumpulan yang suka berperang ini, yaitu Amerika Syarikat, England, Jerman nih. 3 negara nih bersekutu hancurkan Irak, siapa masih ingat? Mereka bersekutu hancurkan Irak, sebuah negara yang hebat di rantau Liga Arab. Hari ini kita lihat apa yang berlaku. Begitu juga di Afghanistan, mereka bersekutu hancurkan saudara-saudara kita di Afghanistan. Dan hari ini mereka bersekongkol menyokong Israel untuk menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina. Jadi, tetapi sokongan mereka itu bukan melibatkan rakyat mereka, Rusli. Kita kena berlaku adil, kena berlaku adil. Ini adalah keputusan kerajaan saja. Karena kita tengok sokongan Joe Biden openly sokong Israel, tetapi hari-hari rakyat Amerika turun ke jalanan, puluhan ribu memberi sokongan kepada Palestina. Begitu juga di England. Kita tengok hari-hari turunan berpuluh ribu turun tanda sokongan kepada rakyat Palestina di depan rumah Perdana Menteri. Sokongan rakyat di London, di England terhadap Palestina. Jadi saya harap benda ini perlu dihentikan. Jadi konflik ini, yang saya katakan konflik dunia ini, kalau kita tidak handle betul-betul akan jadi perang yang lebih besar. Karena saya cukup terharu, Hajah dan Rosli, negara yang bukan Islam, China, sokongan tidak berbelah bagi terhadap Palestina. Rusia, sokongan tidak berbelah bagi terhadap rakyat Palestina. Korea Utara, ini 3 negara yang saya sebut mempunyai ketenteraan yang cukup kuat. Jika mereka turun, saya berdoa mereka ini bergabung untuk sama-sama menghancurkan rejim Zionis yang sangat zalim terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Jadi saya ingin mengambil kesempatan di sini, Roslia, karena suara kita terhadap sokongan tidak berbelah bagi, sokongan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina diangkat oleh kerajaan kita sendiri. Betul atau tidak? Kita perlu bagi pujian kepada kerajaan kita, karena yang pertama, yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini telah membawa satu usul kepada ke Parlimen tentang sokongan kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia terhadap rakyat Palestina yang ditindas oleh Israel, dan yang alhamdulillah sokongan yang dibawa usul itu mendapat sokongan 100% oleh ahli-ahli parlimen seluruh negara, sama ada di pihak kerajaan maupun pihak pembangkang. Ini yang pertama, kita perlu bagi pendirian kerajaan Malaysia. Yang seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih, suara-suara rakyat ini, suara-suara rakyat Malaysia, suara-suara kerajaan ini diangkat oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dibawa ke satu mesyuarat di Riyadh baru-baru ini. Jadi saya rasa bersyukur karena suara kita diangkat oleh Perdana Menteri dan didengari oleh seluruh dunia, terutama negara-negara di Liga Arab yang berjiran dengan Palestina. Dan yang lebih menarik, saya rasa hari ini yang saya sangat-sangat bersetujulah, memang pun dalam pikiran saya, bila mana Perdana Menteri menyatakan kekejaman terhadap Israel ini,
yaitu bila mana PM mengutuk serangan Israel, rejim Zionis ini terhadap rakyat Palestin, dan seterusnya minta pihak United Nations, yaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, jangan menutup mata. Harus nih kenyataan ini hari, jangan menutup mata bila mana soal Palestina ini. Dalam Orang Putih, statement yang saya tengok hari ini di New Straits Times kalau tidak silap saya, don't turn a blind eye to Palestine. Ya, tapi kalau kita sebut pasal United Nations ini, saya teringat suatu ketika dulu banyak perisai-perisai ataupun kereta kebal ataupun semua jentera peperangan ini yang berwarna putih ni, yang Betul. dilabelkan sebagai UN ini. UN, United Nations. Sekarang Sekarang kita tidak nampak. Jadi itu yang saya katakan, Rosli. Sebenarnya saya lebih sedih karena saya pernah hadir ke PBB pada tahun 2016. Saya hadir ke Dewan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Dan ketika itu saya mengharapkan inilah satu badan yang boleh berlaku adil kepada rakyat negara di seluruh dunia. Tapi hari ini saya sangat sedih. Saya hilang kepercayaan kepada PBB karena mereka sangat berat sebelah aja. Sangat bias terhadap negara-negara Islam ini. Mereka seperti membutakan mata apa yang berlaku di Israel. Jadi saya setuju dengan Rosli kalau kita ingat perang di Bosnia Herzegovina. Kita nampak kereta kebal, jentera-jentera perang yang berwarna putih. betul. Dia tulis UN. Jadi saya harap Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu perlu berlaku adil kepada seluruh negara. Kita bukan minta orang datang untuk sokong kita, tapi saya minta PBB ini tolong antar jentera-jentera yang berwarna putih ini yang perlu berlaku adil kepada semua ini antar ke Palestina bukan untuk berperang. Betul. Tetapi tolong hentikan peperangan yang sedang berlaku yang telah menindas umat saudara-saudara kami di Palestina. Ini yang paling penting. Jadi saya harap kerajaan seluruh dunia lah, terutama negara-negara Islam, tolong perjuangkan. Tolong sampaikan suara ini, minta PBB antar jentera perang yang berwarna putih ini pergi Palestina, bantu untuk hentikan peperangan satu dan keluarkan warga Israel daripada negara Palestina. Itu yang paling penting. Saya setuju dengan pendapat Rafi itu. Dan itu kata hati kita sebagai seorang lelaki. Mungkin hati seorang wanita juga tersentuh apabila disajikan dengan pelbagai kekejaman yang telah pun dilakukan oleh tentera Israel ini, rejim Israel ini. Dan mungkin aktivis wanita, sebagai aktivis wanita, adinda saya Hajah mungkin ada pendapat tersendiri. Ya, Rosli dan juga Datuk, sejak daripada 7 Oktober yang lalu, tidak pernah satu hari pun berlalu tanpa tangisan apabila kita melihat gambar-gambar di media yang menunjukkan kanak-kanak terlibat di dalam perang. Begitu juga kepada wanita-wanita dan juga warga tua di Gaza yang mana mereka tersekat. Tidak ada laluan untuk mereka melarikan diri. Rumah-rumah mereka dikepung dan kediaman-kediaman mereka dijatuhi oleh bom-bom fosforus yang mana kita tahu Israel pada hari ini telah menunjukkan tahap kekejaman tinggi apabila menyasarkan pengeboman ke seluruh kawasan kediaman dan pusat perlindungan, selain pengeboman, pencerobohan kepada pusat perlindungan termasuk hospital yang telah mengorbankan lebih 500 anak-anak kecil, bayi, wanita dan juga orang sakit. Saya tersentuh apabila serangan ini disasarkan kepada hospital kanak-kanak aja. Saya cukup tersentuh dengan peristiwa ini, di mana agaknya hati dan juga nilai kemanusiaan mereka ini sehingga menyasarkan hospital, tempat perlindungan kepada mereka yang ingin berlindung, berteduh di situ sebagai tempat menjatuhkan peluru dan sebagainya, bom dan sebagainya. Ya, Rosli, kita berada nun jauh dari mereka, tetapi kita sebagai saudara yang jauh tidak semestinya kita tidak dapat membantu mereka.
saya menyeru kepada semua warga Malaysia, khususnya warga wanita dan juga seluruhlah rakyat Malaysia untuk kita terus mendoakan saudara kita yang berada di Palestin. Karena sesungguhnya ketika kita tidak mampu melakukan apa-apa, tetapi kita mempunyai senjata yang ampuh, yaitu doa. Doa seorang mukmin yang pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga hari ini telah lebih 60% mangsa yang dibunuh oleh Zionis menggunakan bom-bom fosforus adalah golongan-golongan muda, kanak-kanak, ibu-ibu dan juga orang tua, yang mana yang ingin saya tekankan di sini, ini adalah satu pembunuhan, penghapusan kaum. Ya. Ini adalah plan Zionis, plan Israel untuk menghapuskan kaum Palestin. Dan kalau dibiarkan anak-anak ini hidup, sudah tentu mereka akan bangkit mempertahankan bumi Palestin. Dan dengan pembunuhan anak-anak ini, sehingga hari ini yang telah lebih daripada 60%, dan yang malang sekali adalah kira-kira setiap 15 menit seorang anak Palestin akan dibunuh. Itu yang lebih Sungguh menyedihkan kita. Ya, Dinda. Dan ini berkenaan dengan peperangan ini, di mana agaknya suara-suara negara-negara Islam di Timur Barat ini, tidak kedengaran ataupun tidak ada ketindakan daripada pihak mereka ni? Ya, saya setuju Rosli dengan sebenarnya Rosli, saya sendiri pun sangat-sangat kecewa lah dengan kesatuan Liga Arab ini, negara-negara jiran Palestin ini. Mereka bersuara tanda sokongan kepada rakyat Palestin. Suara, tetapi tidak ada tindakan. Ini yang mengecewakan kita, mengecewakan umat Islam di seluruh dunia, karena Liga-Liga Arab ini, negara-negara di Timur Tengah ini tidak membantu menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestin. Jadi seolah-olah, kalau kamu setuju dengan saya, negara-negara ini macam takut akan Amerika, takut kepada Yahudi, dan membiarkan umat-umat seagama kita, umat-umat saudara kita nih dibunuh dengan begitu kejam. Rosli, saya mau cakap ini saja. Cobalah ditakdirkan Malaysia ini bersebelahan dengan Palestin. Saya rasa lama sudah saya, Rosli, dan rakyat Malaysia sudah turun masuk ke Palestin menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestin. Allahu Akbar. Ini yang kita harapkan, terutama jiran-jiran di Palestin ini, Jordan, Mesir, tolonglah, tolong masuk bantu selamatkan saudara-saudara kita di Palestin. Kalaulah Malaysia ini berjiran, lama sudah saya ingin sama-sama berjihad, biarlah saya mati syahid. Yang penting saya selamatkan saudara-saudara saya di bumi Palestin. Jadi Rosli, cerita Palestin nih, saya cuma takut satu saja. Mereka tidak sedar kah? Cerita soal Palestin ini sudah tertulis di Al-Quran. Kenapa kita mau takutkan Amerika, kita mau takut dengan Yahudi, dan kita tidak takut akan Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita tidak buat apa-apa, azab turun untuk kita. Jadi saya harap benda ini kita tolong sedar. Umat Islam tolong bersatu padu. Semua negara-negara Islam bersatu padu, kita sama-sama selamatkan negara Palestin. Sama-sama kita selamatkan saudara kita di Palestin. Jadi saya tertarik dengan baru-baru saya tengok satu ceramah Ustadz Abdul Somad Hadjan Iswati. Dia katakan dalam ceramah itu, dia kata Allah sengaja masih letakkan simpan negara Israel itu wujud sehingga hari ini. Karena Allah sengajakan simpan letak negara Israel itu karena dia mau melihat umatnya adakah sanggup berkorban untuk selamatkan rakyat bumi Palestin. Masya Allah. Sengaja Allah simpan Israel itu untuk melihat
umatnya di seluruh dunia sanggupkah tidak berkorban untuk rakyat Palestina? Kita tahu kuasa yang Allah ada. Sekelip mata saja kuasa Allah kalau dia mau hapuskan Israel, hapuskan Yahudi di seluruh dunia. Tapi Allah sengaja dalam ceramah Ustadz Abdul Samad itu, Allah sengaja letak Israel. Karena dia mau tengok umatnya adakah sanggup berkorban untuk Palestina. Jadi saya just to share di sini, saya baru hadir mesyuarat Ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO. Dan yang berhormat Datuk Seri Presiden UMNO telah berunding dengan Perdana Menteri ingin mengantar rombongan seramai 20 orang untuk dihantar untuk membantu rakyat Palestina yang kita akan masuk daripada Mesir, daripada Rafah. Tapi sampai sekarang tidak boleh masuk, cuma boleh masuk makanan. Dan saya telah sampaikan niat saya, kalau boleh masukkan saya salah satu daripada 20 orang Masya Allah. untuk saya masuk untuk membantu rakyat Palestina. Itulah Rosli. Memang kita sedih, tapi kita jangan putus berdoa. Semoga Allah laknatkan Israel, rejim Zionis Yahudi ini. InsyaAllah. Dan ini Adinda Hajah Niswati, saban hari kita juga disajikan dengan keruntuhan bangunan, juga disekat mereka dengan ketandusan, terputus bekalan makanan, dengan air bersih, juga bekalan elektrik. Jadi apa agaknya kita boleh bantu ni Adinda Hajah? Baik, Rosli, sebenarnya sebelum ini kita tidak duduk berdiam sahaja. Kerana kelemahan kita berada jauh. Dan kita juga sedar bahawa sebelum ini kita cuba untuk menubuhkan tabung kemanusiaan, dan kita telah cuba untuk mendapatkan kelulusan. Tetapi sementara kita menunggu kelulusan dan kolaborasi bersama agensi-agensi yang boleh membantu kita, jadi pihak kami, Kelab Wanita Sejahtera Wilayah Persekutuan Labuan, juga telah mengadakan bacaan Yasin dan juga doa selamat. Saban minggu kami akan pergi ke masjid-masjid buat bacaan Yasin dan doa selamat bagi mendoakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Palestin bergilir-gilir di masjid-masjid dan surau di wilayah Persekutuan Labuan. Itu selemah-lemah yang kita boleh lakukan. Yeah. Kita menghantar senjata dengan doa-doa kita. Dan di samping itu juga kami juga telah mengadakan satu inisiatif dan mencari satu platform untuk bagaimana untuk kita membantu rakyat Palestin, terutama rakyat Palestin ini, seperti mana yang kita tahu, di sebelah sana itu menjelang November ini akan berlakunya musim sejuk. Dan apabila berlaku musim sejuk, kesejukan di sana boleh mencecah kepada negatif degree. Dan kita bayangkan bagaimana mereka dengan tiada kediaman yang musnah, yang tidak sesuai untuk diduduki, tiada pakaian, sekatan-sekatan makanan, elektrik, tiada heater, dan makanan panas pun susah untuk didapati, air tidak ada. Bagaimana kita bayangkan? Kita sama-sama bayangkan bagaimana untuk mereka meneruskan kehidupan dengan keadaan begini. Dan sudah tentu objektif kita bagi tabung kemanusiaan untuk rakyat Palestin yang akan dikelolakan sendiri oleh Kelab Wanita Sejahtera Wilayah Persekutuan Labuan. Dan terima kasih kepada saudara saya yang begitu prihatin, Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan, dan setelah berunding beliau bersetuju untuk merealisasikan tabung ini bagi sama-sama membantu anak-anak kita. Saya sifatkan mereka ini sebagai anak-anak kita yang di Gaza ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Mas Rehat sendiri kerana membantu kami dalam kolaborasi ini, mewar-warkan perkara yang baik ini untuk kami mengutip tabung kemanusiaan untuk rakyat Palestin. Jadi saya mohon kepada rakyat Labuan khususnya di luar sana, ayuhlah kita sama-sama dalam sumbangan ini bagi tabung ini bertujuan bagi menampung keperluan mendesak seperti bantuan perubatan, peralatan hospital, tempat perlindungan, pakaian dan makanan yang membantu rakyat Palestin.
yang terkesan teruk akibat serangan rejim Zionis ini. Baik, itu dia Dinda. Masya Allah. Maha dahsyat ujian yang diturunkan kepada saudara kita di Palestin sebenarnya. Kalau ianya terjadi ke atas kita, kita tidak tahu apakah ia yang dapat kita didaya oleh bayangkan, kita, ya. dan juga dapat kita bayangkan bagaimana kejadian itu berlaku, dan mungkin berat bahu memikul berat lagi bahu yang. Tapi apapun saya ucapkan tahniah, terima kasih Betul. Haji Niswati atas inisiatif untuk membuat urutan derma, dan terima kasih kerana sudi bekerjasama dengan pihak kami UMNO Rakyat Labuan, dan insyaAllah saya secara pribadi akan membantu dari segi derma wang ringgit, dan kita sama-sama berusaha untuk memberi satu platform untuk warga Labuan juga turut menderma yang ingin menderma saudara-saudara kita di Palestin. Baik, Siapa sebenarnya? sama-sama kita membantu apa yang terdaya oleh kita sebagai rakyat Malaysia, rakyat Labuan khususnya. Jangan lupa untuk memberikan sumbangan kita kepada rakyat Palestin ini menerusi saluran yang telah pun kami sebutkan tadi. Jangan lupa like, share dan juga follow serta subscribe. Masa rehat tentunya iaitu mencari titik persamaan dan juga mencari titik penyelesaian, insyaAllah. Terima kasih.